Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya atau kita sambung bacaan tafsir kita pada malam ini, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan kita kongsi satu perkara. Dan tuan-tuan bolehlah rujuk ke ustaz-ustaz lain. Saya pun tak pernah dengar benda ni. Kalau bulan lepas, di antara ayat saya baca surah Al-A'raf ayat 158, fa'aminu billah wa rasulihi nabiyil ummi, maka berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya yang ummi. Saya terjemah tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Jangan kita pergi terjemah buta huruf lah, dan tu tak tepat. Tetapi ada satu huraian, saya tak pastilah mana benda ni dapat masuk dalam kitab ni, kitab WhatsApp kan. Ummi ni, tuan-tuan tanya Ustaz lain mana, kalau ada jawapan tolong beritahu saya. Ada seorang hamba Allah ni, dia buat kajian, dia tak puas hati apabila diterjemahkan ummi itu tidak tahu membaca serta menulis. Akhirnya ringkas cerita, dia pergi Mekah. Nah, betul ke tak? Tak lah. Nah, kita kongsi, tuan-tuan tolong tanya ustaz-ustaz lain. Dia berjumpa dengan seorang tua di masjid. Selepas bersolat dan berdoa di hadapan Kaabah, beliau melihat seorang tua senyum kepadanya. Dia ni ustaz. Ustaz ini datang pada orang tua itu dan berbual-bual. Akhirnya soalan terakhir yang dikemukakan oleh ustaz ini kepada orang tua itu ialah, apakah maksud ummi yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya? Dia tak puas hati. Terjemahan ataupun kefahaman yakni tidak tahu membaca serta menulis ni, dia tak puas hati. Jadi orang tua ni kita tak tahu siapa dia. Jadi dia kata, orang tua tu kata, wahai anakku, ummi itu sebenarnya berasal daripada perkataan bahasa Arab lama yang membawa dua maksud. Maksud yang pertama ialah induk, dan maksud yang kedua ialah orang yang tidak tahu menulis dan membaca. Ada lagi ni, banyak menarik ni. Saya yang mana menarik tu saya simpan dululah. Bubur bintang kat dia, tekan lama sikit kan, bubur bintang dia tak hilang lah. Kita delete macam mana pun, selagi tak buang bintang tu tak boleh, dia tak akan hilang. Makna induk, dan maksud yang kedua macam kita faham, tidak tahu menulis dan membaca. Dia kata, yang ni yang menarik ni. Perkataan induk itu pula mendukung dua maksud juga, iaitu yang pertama ibu, ummi, ibu. Yang kedua ni. Dan maksud yang kedua ialah tempat letaknya segala sesuatu. Jadi kawan yang buat kajian ni dia puas hati. Yang ni yang sebenar bagi dia. Jadi dia kata sebenarnya ummi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa maksud pengertian induk yang kedua, itu tempat letaknya segala sesuatu. Sebab saya setuju lah, sebab ada hadis yang sebut, riwayat Imam Al-Hakim, Allah menyatakan hadis qudusi kepada Nabi Adam alaihissalam, kalau bukanlah kerana Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtuka
wala khalaqtul jannah. Aku tak cipta kamu dan aku tidak akan cipta syurga. Tuan-tuan, tujuannya ceramah dalam bahasa Arab lah, Allah nak menzahirkan insan pilihannya. Ini betul-betul the chosen one, insan pilihan Allah. Jadi dia puas hatilah, makna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tempat letaknya segala sesuatu. Boleh faham tuan-tuan? Makna ilmu semua duduk kat dia. Dia tak perlu membaca, tak perlu tahu menulis. Dia insan pilihan Allah. Yang kedua yang saya pernah baca, kenapa Allah mewujudkan sedemikian? Kerana nak bagi kantoi dakwaan musuh-musuh Islam bahawasanya Al-Quran bukan karangan Nabi. Mana mungkin seorang yang tidak tahu membaca serta menulis boleh karang kitab yang sebegini hebat. Nampak tuan-tuan? Jadi tuan-tuan tanyalah ustaz lain, makna tempat letak segala sesuatu. Ilmu yang paling hebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat, tidak ke semua rasul Allah ajak tentang benda-benda ghaib. Ni kena faham. Kalau rasul pun tak semua diajar benda-benda ghaib, ni bomo. Dia duk cerita kita pakat percaya lah. Dari Quran surah Al-Jin surah ke-72 ayat 26. Allah hanya ajak benda ghaib kepada rasul yang dia pilih sahaja. Faham tak? Insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pilihan dia yang terbaik tuan-tuan. 72 26 nanti saya cek. Sampai relai kitab ni. Nuh jin. Maka ia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun, melainkan pada mana-mana rasul yang diredainya untuk mengetahui sebahagian dari perkara ghaib. Dah faham no? Jadi kita tak ada apa. Jadi simpulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan pilihan Allah, mana tempat letak segala sesuatu. Ilmu Islam ni semua dalam dada dia. Dia tak perlu pandai baca, tak perlu menulis. Dia tahu Allah boleh bagi apa? Allah boleh anugerah macam tu. Nak yang apa? Betul tak? Cerita dia. Baik. Itu sikitlah perkongsian. Tuan-tuan tak setuju pun itu hak tuan-tuan, pergi tanya ustaz-ustaz lain. Saya memang tertarik lah. Sebab tu kadang-kadang kita ni kena juga buat kajian. Kita terima yang lama ya, sekali kena buat perubahan sikit. Yang mungkin lebih tepat. Contoh, ini pun perkongsian wakaf. Dari dulu mana-mana wakaf pun satu kaki persegi RM50, RM100. Yang ni saya bincang dengan ahli majlis fatwa. Telefonnya, ustaz nak tanya sikit lah. Kalaulah kata saya sedang membina sebuah bangunan, nilainya 1 juta, apa kata saya tidak hadkan satu kaki persegi 100, sebab bukan semua orang ada kemampuan. Itu saya bagilah dari Quran surah An-Nur ayat 15. Dalam ayat An-Nur tu, walaupun kisah fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha, tapi hukum yang dikeluarkan disebut ialah dalam ayat tu ialah kamu memandang ianya kecil, tetapi di sisi Allah besar. Saya kata, ustaz, kalau sebuah bangunan ni 1 juta, saya buka untuk RM1 juta, abangnya bagi 1,000, cikgu bagi 2,000, adiknya bagi RM10. Bila genap 1 juta ustaz, saya tak kutip dah, sebab ini milik umat Islam. Mana kita buka pula untuk semua orang wakaf bangunan tersebut. Dia kata betul nampak tuan-tuan, jangan kita rigid sangat mesti satu kaki persegi 100. Sebab pengalaman saya duk kutip derma ni di satu tempat nama Batu Belah, tapi bukan Batu Belah, Batu Bertangkuk, tu gambar Melayu. Dia kata, ustaz, saya ada 5 keping duit 2 kupang, boleh tak saya wakaf? Saya tak boleh. Hang niat lah.
amal-amalu binniyat. Itu benda yang tak malah kena buat kajian. Makna kita buka peluang supaya lebih ramai yang boleh wakaf. Bukan semua ada kemampuan tuan-tuan. Nak bagi RM1, satu kaki persegi jam, dia aku pun ada RM3. Tapi kita kena kontrol lah, kita kena monitor berapa banyak dah kutipan kita. Genap sudah, jangan nak ambil dah. Makna bangunan ni milik orang ramai yang telah diwakafkan. Tuan-tuan tanya Ustaz lain pula. Tapi ahli majlis fatwa tersebut memang alim bidang fiqah, dia setuju. Saya tak mau sebut nama lah, dia setuju. Saya buka minda dia dan saya bagi dalil Quran pula kat dia. Kan? Kita bukan pandai, kita ustaz besya-besya aja. Kan? Ustaz, besya-besya aja. Tapi kadang-kadang kita kena buat kajian lah. Bukalah peluang bagi orang lain nak berwakaf. Tidak? Kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khalaqal insana min 'alaq. Di sini dia terjemah mana dah? Ayat kedua. Menjadikan manusia dari setitik darah. Kita pun tahu Allah cipta manusia berperingkat-peringkat selama 120 hari. Titis air mani, kemudian tukar 3 kali 40 hari, 40 hari baru jadi segumpal. Tuhan yang menjadikan manusia daripada setitik darah yang beku. Bila genap 120 hari, peralihannya 40 lah. Air mani, lepas tu apa lagi? Mudrah, lepas tu alaqah ni. Dalam hadis ke berapa, tuan-tuan boleh tengok hadis kita hadis 40. Bila genap 120 hari, Allah perintah malaikat suruh tiup roh. Lepas tiup roh, baru dia tulis rezeki, ajal, bahagia, celaka ke apa semua. Tapi kita akan tahu, tidak? Itulah keadilan Allah. Kalau dia habaq hang ni bahagia, tak semayang lah. Cikgu nak semayang apa? Cikgu memang ahli syurga. Dia tak? Hak kau ni dia habaq malaikat main tahan ni nasib tak baik, wahang memang ahli neraka. Aku nak buat baik apa? Kan? Baik aku pergi bunuh orang, rompak, berzina, minum arak. Itulah keadilan Allah. Allah bagi yang ni. Jangan rosakkan akal. Akal tak cukup, Allah datang ke yang ni. Satu petunjuk guideline yang paling sempurna. Mana guideline ini, panduan ini berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Kena ikut tuan-tuan. 120 hari. Baik. Tuhan yang menjadikan manusia dari setitik darah yang beku, daripada tidak ada kepada ada. Adam, pak tak ada, mak tak ada. Isa ada mak, pak tak ada. Kita ada pak, ada mak. Tapi ada juga ada pak, ada mak, tak dapat anak. Biar kita renung kerja siapa ni. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Ar-Rahman surah 55 ayat 29. Allah kata, aku ni setiap waktu di dalam urusan. Apa urusan Allah? Di antaranya mencipta. Kita ni tu pelik tuan-tuan. Allah cipta kita sampai sempurna. Makna penciptaan kita ni sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dah sempurna elok. Kan? Kenai dunia, makan minum rezeki Allah cukup cantik. Lawan Allah. Tu tak kenal. Ada tuan-tuan surah Yasin, tuan-tuan baca mungkin tak tengok kot. Ayat 77. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Bila dah sempurna, terang-terang hampa lawan aku. Mana tuan-tuan? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nas man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ni lah puak-puak yang menentang Islam. Dengar dia bercakap Rusdan, Masya Allah, macam kemas tu.
tapi dialah yang kuat penentangan terhadap Islam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, abghadur rijal ila Allah, bukan ya, abghadun nas ila Allah al-aladul khasim. Manusia yang Allah paling tak suka, paling benci adalah manusia yang menentang Islam, yang kuat penentangannya. Macam itulah hadis lebih kurang. Inna abghadul rijal ka inna abghadun nas. Rijal. Nah, lelaki yang paling Allah tak suka, termasuk siapa-siapa juga di kalangan para hamba-hamba Allah yang mana dia kuat menentang Islam, inilah Allah paling tak suka. Nah, baik. Jadi dia kata sini, daripada tidak ada kepada ada. Apa nak eranya? Nah, tidakkah berkuasa ianya menjadikan engkau seorang pembaca? Ni tu tadi kata ummi tu, tempat letak segala sesuatu. Nah, kita pun tak pernah tahu benda tu. Hari ni tuan-tuan baru dapat no, pakat-pakat kongsi, tanya ustaz-ustaz lain lebih ahli pada saya, tapi tanya mereka setuju ke tak dengan bukan pandangan saya, ni kitab WhatsApp. Nah, daripada kitab WhatsApp. Jadi maknanya, tidakkah berkuasa ianya menjadikan engkau seorang pembaca? Sesungguhnya ia yang maha kuasa di dalam segala-galanya. Allah ni dia tak apa pun mesti jadinya lah. Nah, kita mau dia tak mau, boleh jadi tak? Tak mau. Kita tak mau dia mau. Mana dalam Quran Al-Insan ataupun suratul Dahri setiap pagi Jumaat ayat ke-30. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Ada tu? Tu apa? Wa ma tasya, dan tidaklah kamu kendaki melainkan Allah juga mengkendakinya. Baru jadi. Kita tak mau, dia mau, mesti jadi. Kita mau sangat, dia tak mau, tak jadi. Pak tuan-tuan, tu macam apa nama Presiden Amerika, mantan Presiden Amerika tu, Donald Trump. Dia duduk berangan, dia boleh pertahankan kedudukannya, Allah tak mau. Hari ni dia diganti oleh Joe Biden. Dia berkata orang Malaysia. Betul ke tak Joe Biden nama dia? Joe Biden nama dia. Kan? Tengok satu video betul ke tak, atau tengok dia sampai jadi gila babi bila dapat tahu keputusan dia kalau dalam pejabat dia kan. Bila dia meninggalkan White House, perempuan-perempuan orang putih buat isyarat lucah belakang dia. Saya tak mau tunjuk lah kan. Benci sungguh pada kan, Yahudi kuat kan. Joe Biden orang Malaysia ni, dia tak sekaya Donald Trump. Donald Trump ni billionaire tuan-tuan. Dia punya net worth 2 bilion USD. Kali-kali kita hampir 10 bilion duit Malaysia. Joe Biden ni dia 9 juta je USD. Kali duit Malaysia ni lebih kurang 36 juta. Kita tengok pula Joe Biden ni dia buat satu perkara yang saya pun terkejut. Dia pergi baca hadis pula dah. Kita kena cegah kemungkaran. Dia sebut dalam bahasa Inggeris, tapi saya padam, saya delete lah. Biar betul kau ni. Tu Allah perempuan tu, tuan-tuan dan perempuan, nama kata kapiak Tuan-tuan ada percaya. Tuan-tuan ada percaya 100%. Kita tak katalah kapiak tu semua jahat kan. Tapi nama kata kapiak tu hang baik tangan mana pun tak masuk syurga. Mana ustaz boleh tentukan siapa masuk syurga, tak masuk syurga? Baik, kalau macam tu hang pun tak boleh masuk syurga. Nanti last minute jadi kapiak. Awak tak cerdik sangat, buka kitab Riyadhus Salihin, saya tak ingat bab ke-49 ke berapa. Kita menghukum yang zahir sahaja. Zahir kapiak saja. Zahir Islam lah dia. Kalau pun dalam batin dia kapiak, dia tak terima semua Islam tu, dia dengan Allah. Kita mana boleh baca hati dia? Tu Maya boleh? Tu cerita dia tu sikit lah. Baik, jadi tak ada yang mustahil, kerana sesungguhnya ia maha kuasa di dalam segala-galanya. Apa saja. Dia nak tukar kerajaan, tukarlah perak.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itulah dalil Ali Imran ayat 26. Di tangan Allah, mana Allah yang memiliki kuasa mutlak nak buat apa, nak bagi siapa jadi kerajaan, nak tarik balik daripada siapa, nak bagi siapa jadi mulia, nak bagi siapa jadi hina, semua kerja dia. Itu dalil lah. Baik, jadi tumbanglah kerajaan. Sama-sama kerajaan lah tu aku pening. Ada orang hantar kat saya telegram ke Pabala tu, merayu kat saya. Nak merayu apa? Aku bukan apa nama ahli parlimen ke kan? Kita jangan melatah cepat sangat, tunggulah dulu kan, apa dia keputusan kan. Tapi nak abang tu lah, semua kerajaan di atas muka bumi Allah ni tak selamat. Cuma saya minta sangat-sangat lah, UMNO bersatu PAS ni dosa 2 kali lah. Saya bimbang jatuh ke tangan kapiak lanatullah. Tuan, cukuplah 22 bulan mereka perintah tabung haji kerugian 10 bilion. Ni saya simpan ni Pak Ji. Kotlah saya Pak Ji nak buat laporan di balai polis kan. Tapi kalau buat law pun tak lekat dah Pak Ji, sebab saya orang kerajaan lah ni. Salah seorang daripada 10 bilion. Hareng bapak ni. Duit tabung haji, aset tabung haji. Orang Islam ni duk menabung punya susah payah, depa pelingkup. Tuan-tuan boleh bayang kalau beruk-beruk mak ye ni lah, dia dapat sekali lagi tak tahulah tuan-tuan. Aku pasang kena perang masa tu. Kan? Boleh bayang. Siapa tak ngut tu geng-geng dia lah tu. Baik empat ngut. Kan? Di sini tak sebut lagi no. Kena sebut malam ni sonok hotel 3 depa dah rakamnya kali ya. Dengar elok. Dalam Islam najis mughalazah 2, babi dan anjing dan babi. Najis mughalazah. Anjing dan babi dalam bahasa Inggeris dog and pig. Singkatan pada dog and pig DAP. Faham tak ni? Siapa tak kata tak faham tu DAP ya tu? Ya, faham. Do you understand? Dia punya abbreviation, singkatan daripada dog and pig, DAP. Memang pok-pok ni suka anjing, suka babi. Dia tak? Nak bagi pok-pok ni tuan-tuan, najis mughalazah perintah, mati kita. Cukuplah 22 bulan cukuplah. Bila tengok jadi kat Perak buat pula dah, saya kata apa dia ni, apa ni tak habis-habis. Janganlah gila kuasa sangat. Ni tolong fikirlah masa depan anak cucu kita. Kita tak akan menzalimi orang bukan Islam. Tak usah bimbang lah. Dalam perlembagaan persekutuan tu saya heran kadang-kadang puak-puak yang di parlimen ni tak pernah bahas benda ni lah. 11/1. Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. 11/1. Jadi saya rasa pelik, kenapa orang bukan Islam nak halang pelaksanaan hudud? Kan? Kalau saya di parlimen saya makin tanya apa? Lepas tu aku tahareh. Kan? Ajak bapak ni tuan. Bila kita sentuh bangsa depa sikit, bukan hina, sentuh. Dia kata kita resis. Bila dia hina agung, hina agama kita, hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kebebasan bersuara. Apa cerita ni? Ni nampak dah lebih dah ni tuan-tuan. Kan? Tak maaflah kalau ada ahli parlimen, hampa jangan duduk lena di parlimen. Hentam sikit. Kita tak rezeki sebab bukan kalah, belum menang. Kalau menang itu insya-Allah bergegang parlimen tu. Aku jenis memang betul-betul hampa tak kena aku. Saya cukup pantang untuk nenek. Kalau kita benda betul saya langgak, saya tak peduli. Wajak. Barak. Ni demi masa depan anak cucu kita ni.
Selamatkan agama Islam, selamatkan umat Islam, berlaku adil terhadap yang bukan Islam. Itu ajaran kita. Duk claim je ni aku susah hati lah. Sian. Sian kat anak cucu kita esok. Baik. Politik sikit-sikit tu dah, nanti orang marah. Anak dia marah tu hak tuan-tuan. Cakap hak saya. Betul tak? Masing-masing ada hak. Minta maaf lah, hari tu khutbah saya sebut sikit tu kan. Dia kira nak main komen ustaz. Ni yang takbir tu pun dia komen ni. Baru saya nak bang. Tu dia kata duk takbir tu macam mana, lebih kurang dia post surat mai kat sekolah saya. Mungkin dia akan post lagi. Kalau betul hang berani, hang anak jantan, hang SMS. Aku nak tahu nombor hang, aku telefon. Tak ada apa malam ni. Kan? Hampa duk sibuk benda-benda yang remeh-temeh. Ni negara penting ni tuan-tuan ni. Tiada. Bila kita dapat pemimpin yang baik, kehidupan rakyat semua baik. Simfani min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas al umara wal fuqaha. Ini bukan hadis, ini athar sahabat. Kata-kata sahabat takkan salah. Sahabat semua mulia, radhiyallahu anhum, kata Allah. Allah redha kat mereka. Kita ada orang panggil Syahril Long radhiyallahu anhu. Ada. Zakaria radhiyallahu anhu. Mana ada? Kan? Kita habis sangat rahimahullahu taala. Moga-moga dirahmati Allah. Sahabat tuan-tuan. Saya tak pasti nama sahabat, tapi memang terkenal lah asal ni. Dua golongan manusia, apabila mereka ini baik, keseluruhan manusia yang lain juga menjadi baik. Tapi kalau dia haprak, keseluruhan manusia menjadi tidak baik. Siapa mereka? Al-umara wal fuqaha, pemimpin dan ulama. Syekh Mustafa Abdul Rahman, dia syarah hadis wali a'immatil muslimin. Nasihat kepada pemimpin. Pemimpin ni dengar elok. Raja-raja, ulama dan pemimpin. Menteri, lima menteri. Inilah yang dikatakan pemimpin. Raja-raja, kemudian ulama. Jadi kalau macam sahabat katalah, kalau ulama haprak, semua manusia dia haprak. Hampa duk sibuk, kita khutbah tak pegang tongkat. Saya bukan tak mau pegang, tangan saya suka berbasah, berpeluh. Kan? Dulu kita pegang tangan kiri, ada tempat lain komen tak ikut sunnah. Ustaz dia pun pegang tangan kiri, aku ambil tongkat tu, aku belasah dengan ustaz dengan hang tak lagi. Ini benda rosak akidah lah. Kan? Di Yaman dia tak pegang tongkat, depan dia tu ulama hadis, tak pernah tegur pun. Faham? Pernah pergi Yaman? Aku duduk orang, hampa jangan duduk sembang kari. Setahun saya duduk semayang Masjid Amrani tu, Syekh duduk depan, saya duduk belakang. Yang khutbah tu orang tua, dia doktor PhD, orang Mesir. Naik-naik terus ya. Mana ada duduk tu nak mengira, tak ada hak kedua tu saya dia duduk, tak pernah pegang tongkat. Pang. Depan dia tu ulama hadis tu, satu-satu yang masih hidup di bumi Yaman. Tak tegur pun. Ambil yang lebih warak pada ulama hadis tak ada. Hadis pun ingat 2-3 ya, duk main yek lebih. Meluat aku ayat Quran tak baca langsung. Kan kalau aku tanya ayat ni surah berapa, ayat berapa, membalik awal ya. Kan kadang-kadang nak ingin ke? Boleh nak ingin sikit. Mana tak angguk tu dia apa? Kan boleh gitu. Terus ada kacau lah aku dah buat kerja dakwah ni lama dah, 30 tahun dah. Awak 30 tahun semua betul. Memanglah ada tak betul, tapi hang tu tak buat langsung. Esok Tuhan tanya aku buat juga, aku berjuang.
Kan? Aku cakap politik dalam kuliah, dalam khutbah, semua kita cakap. Ajak manusia pada Islam. Salah ke? Tak ada kerja paling mulia, tuan-tuan, minta maaf. Kalau takat CEO Petronas tak mulia. Percaya tak? Musdan. CEO Petronas tu gaji 100-200 ribu sebulan. Ingat hebat tak? Ada kerja yang lebih mulia. Apa dia, Rusdan? RM1. Satu saat sekarang habis. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ini bukan kerjaya. Nah, yang ni amanah. Tapi kerja ni lah mulia. Dan perkataan siapakah yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah. Kerja dakwah ni mulia, tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan duk condemn lah kita berdakwah pun tak. Khutbah pun tak boleh. Duk condemn orang yang dah 20 tahun dah khutbah. Hari ni berdentam, tuan-tuan. Abang tu terang. Saya tak sangka hari ni khutbah saya kutipan 2,500 kali pertama dalam sejarah Masjid Sungai Ulang. Pasal apa banyak dapat banyak? Sedap lah tu. Tu abang kena panggil kerap sikit. Hari ni tajuk sesat. Siapa sesat? Orang kata PAS sesat. Hari ni saya bagi dalil Quran. Kenapa manusia tu sesat? Apa faktor? Hamba bincang lah. Sedap tuduh PAS sesat. Kan? 2,500. Nah, no cengok. Yau tiang wakong. No 2, cing ribu go ratus ha. No cing gopak. Kat banyak tak ikut sepak je. Kan? Saya mula tak mau cerita, aku simpan setahun ni rahsia ni. Tak boleh. Kadang-kadang kena ajak lah pupuk ni. Cik tahu ustaz dia ai betul. Kita ni semua tak betul. Ustaz hang berjuang benda. Tok Guru Haji Adi pernah kata hang papi, kata kat dia tengok. Ni takat duk sembang di luar dia kata tak jadi, mai duk dalam. Sembang di luar ni hentam semua, pas tak kena. Hang berjuang tak? Kan? Apa esok Tuhan tak tanya berjuang tak berjuang? Kalau aku tanya kawan tu, hang boleh bagi dalil Quran tak? Aku boleh bagi. Syekh boleh? Genggam lumuk kuat-kuat lagi, kalau dia celapak lagi, hampir dulu. Nampak hang terterak, aku belah. Apa cerita tu? Saya duk komen lah sangat, saya menyampah. Ikutlah hang tu berustaz, duk berdakwah lama dah. Kita mendakwah sekolah pada tuan-tuan. Lah 60 orang bekerja, tahun depan nak jadi 65. Bukan kuih korang. Ni inflasi, kuih tambah. Biar tengok. Kan? Iqra wa rabbukal akram. Dia kata bacalah. Bacalah ya Muhammad, dan Tuhanmu amat pemurah. Dia terjemah pemurah. Jadi kita sebut tuan-tuan, memang betul pemurah Allah tak sama dengan pemurah kita. Tuan-tuan, kena faham lah. Pemurah Allah, sifat pemurah Allah tak sama dengan sifat pemurah kita. Sebab Ar-Rahman tu pemurah lah. Sebab Allah dia pemurah, dia bagi kat semua orang. Kita pemurah bagi kat geng. Bila jadi pemerintah, mana kroni kita? Pemurah, projek. Musuh kepiang tak dapat. Allah, hang iman ke, hang kapiang ke, hang Islam, bagi ke semua. Tu pemurah Allah. Faham? Sebab tu kita jangan terkejut tengok tubuh dia tak semayang, hidup lagi senang. Hak semayang kurih kering macam Wahid Sate. Pergi jadi badang pula tu. Tu aku pelik. Pernah tengok gambar badang Wahid Sate. Dia boleh angkat kapal pula. Mana logik badang kurih kering? Pemurah Allah bagi semua. Hak semayang ni lah hidup susah. Lamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Al-An'am ayat 44. Pemurah sungguh.
Lagi hang tak sujud kat aku, tak ada balik rumah no. Ni mesti peminat Syarih Long apa? Tek. Takkan dia ni tu dia sorak aku apa kau mereka. Minat dia pula tulis jam aku ni. Lawa abang lah. Saya tak mau bermusuh dengan siapa-siapa. Musuh kita adalah DAP tuan-tuan. Dan sekutu-sekutunya. Kafir dan munafik musuh kita. Dalam Quran At-Taubah 73. Lagi hantar sembah aku, lagi dia bagi. Pemurah sungguh Allah. Hak sembah dia Allah kurui kering. Kan ngam-ngam ya, cukup makan lah. Aduh, buat macam ni. Nah, Allah dunia, nama pun dunia. Yang kekal, yang abadi akhirat, tuan-tuan. Nah, dia kata ustaz bolehlah saya kemas duit banyak. Saya buat tuan-tuan, saya duit tak banyak. Saya bukan duk letak harga. Ni kalau ceramah macam saya ni Ustaz Ismail, patutnya sejam 3,000 ni. Dengan dalil Quran, hadis, masuk politik, perlembagaan persekutuan. Ni dah lah bagi sikit, lupa bagi pula tu. Tapi bukanlah sini tau. Tapi hari ni Bendahari dah pergi Kuala Lumpur. Dia ada tinggal siap-siap tak envelope. Tu sat lagi bunyi pula. Ustaz sampai sorat, kupang sekali. Kan? Dr. Harundin pesan tuan-tuan, soal keikhlasan. Ingat, ni ulama tuan-tuan. Beramal sampai ikhlas, bukan ikhlas baru nak beramal. Tu dia. Amal dulu. Macam kita dulu lah mula-mula baliak. Takut kapak sembahyang. Tidak. Tidak cikgu. Ambil warak macam lah batu warak. Lah, bukan kenapa, kerana Allah. Tu kata-kata yang boleh kita jadikan panduan, pedoman. Beramal hingga ikhlas, bukan ikhlas baru nak beramal. Soal ustaz ni ikhlas tak ikhlas kan, sampai sorak kan, sampai apa, tu dia punya pasal. Hampa tak ikut kau, hampa tak tahulah. Kan? Pergi tanya tu. Malam ni PA saya tak main. Dia ada program. Pergi tanya dia. Dia pun baru kenal saya setahun dua. Terkejut nak. Woi, ustaz ni macam ni no, segi duit. Pergi tanya dia. Kan? Mana saya hidup mewah. Biasa ya. Rumah saya pun bumbung pun biasa ya tuan-tuan. Besar tak besar lah. Buka 3 kaki, panjang 7 kaki. Dalam 7 kaki. Oh, dia ada dalam pula. Itu kubur tempat kau nak mampus. Bikin naik darah saja. Allah warak, takkan tak tengok seniman bujang lapuk. Kan? Saya buatlah cara saya, kuliah saya. Apa nak condemn apa? Tak? Kan nak sama. Kan? Ada yang suka jerkah. Kalau mikrofon cak ayam lingkup macam tu lah. Jerkah saja. Sampai aku nak kena sakit jantung itu forum Danang dia. Lepas tu kau ni sat lagi jangan duk jerkah berapa kali aku terkejut ni. Style dia. Ada yang style, "Oi Pak Long. Faham Pak Long?" Dia kata, "Kita kalau tak tahu, jangan buat kepala tahu." Faham Pak Long? Jangan duk sembang. Nanti orang tahu kata kita tak tahu. Kita tak tahu kata orang tahu kita tak tahu. Ajak kita baru mazi bila nak habis. Duk kono aku tu. Kan? Biar kat dia, aku tak lorak lah. Kan? Masing-masing bukan nak sama watak kita. Ni nak pergi tempat dia, Ustaz Usam. Saya Ustaz Syamugam, patut Ustaz Alim Nasir teman. Forum Perdana Ustaz Alim tak dapat pergi kot. Kan? Saya fikir tak lorat. Kan? Anak buat apa, tak cakap. Hang buat tanggungjawab lah. Kan? Ustaz Syarkawi. Kan? Ceramah politik saya malam tu. Cerin mulut rumah. Kira laju-laju aku, laju lagi dia. Kan? Saya yang last sekali. Dia rimbuk lah di AP Parti Komunis. Aku kata kena dah malam ni. Aku tak ada ceramah apa. Bukan takut, seram. Tak dengar orang buat laporan polis 7 ke 8 laporan. Saya bagi poin kat dia, saya telefon. Tak usah takut Ustaz.
Dia nak gempak kita. Ini hak kita untuk bercakap. Akhirnya saya dipanggil ke IPD Sungai Petani bagi keterangan kes ceramah dengan dia. Polis ni rupanya tuan-tuan, dia akan tanya benda yang sama 3 kali. Dia bagi kita balik, dia tanya soalan sama. Dia bagi kita balik, dia tanya, dia nak tengok jawapan kita konsisten tak? Kan? Tapi kita pun tok guru kan lah. Nak makan tok guru payah kot. Dia kata apa yang Ustaz Ahmad Syarkawi kata? Dia kata DAP komunis. Kan? Dia tanya, dia pun tak. Dia pusing cerita. Dia apa yang dia kata ni Ustaz Ahmad Syarkawi? Lah, dia kata DAP komunis. Aku tekad dah di rumah jawapan tu lah. Aku dah apa? DAP komunis, DAP komunis, DAP komunis. Kan? Dia pusing dekat 45 minit tuan-tuan. Main lah. Dia tanya lagi. Lah, dia kata DAP komunis. Memang DAP komunis benda tu. Kan? Mbak Ustaz Syarkawi kata, terima kasih Ustaz. Bukan bela dia, tu hak dia. Saya kata, minta jangan takut. Cakap. Kita ni warga negara, ada hak kita dalam perlembagaan persekutuan. 10.1A. Siapa tak boleh rampat. Dia kata, Ustaz tahu, aku banyak membaca. Kan? Nah, cerita dia. Maybe dia buat cara dia. Lepas kerajaan persekutuan tukar tangan tu, saya tengok satu video dia. Dia kata, siapa nak buat laporan? Ailah, aku orang kerajaan weh. Masing-masing lah. Tak Syamsuri cara dia. Saya rajin tengok Tak Syamsuri punya video YouTube kan. Banyak ilmu. Dia masuk ke politik, tapi cara dia lah. Tak usah duk paksa nak suruh cakap macam aku. Kan? Baik. Pemurah Allah tak sama. Dia bagi kat semua. Tetapi kasih dan sayang Allah tak semua orang. Ini dari Quran Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Rahmat, kasih sayang Allah hanya kepada orang beriman saja. Cari Rusdan ayat 43 Suratul Ahzab surah ke-33. Dia cukup cakap lah mahir. Kadang-kadang saya ada buat live kuliah duha di sekolah, keluar nama dia. Aku duk panggil dah, Rusdan, dengar tak? Kan? Ada. Wa kana bil mu'minina rahima. Yang ni bukan semua orang. Pemurah dia bagi. Kita pemurah cari geng. Ni lingkup negara macam ni. Kan? Pengkhianatan demi pengkhianatan. Kita kena buat perubahan tak? UMNO PAS bersatu, PAN pun kalau Melayu PAN tu nak masuk mai kita duduk sekali lah. Kita selamatkan Islam. Tapi kita tidak akan menzalimi orang bukan Islam. Kita ada dalil hadis Muslim, kita ada dalil Quran, ada dalil hadis yang ke-24 dalam kitab Matan Arba'in. Semua ada. Cuma kita tak praktik saja. Tu yang bukan Islam. Nampak Islam ni macam seolah-olah agama teroris. Ya tak? Bukti di Malaysia mana ada orang Melayu, orang Islam hina agama bukan Islam. Tak ada. Hak duk pernah hina agama kita? Tak tak? Tu cerita. Bila aku tak jadi ahli parlimen, kalau jadi ahli parlimen aku tahulah bercakap. Kan? Lim Kit Sial tu, tahu Lim Kit Sial? Share. Itulah bapak komunis tu. Tunjuk kat dia, hang tolong jaga sikit anak buah hangpa, jangan kau ajak sangat. Ada ahli parlimen ni pun warak sangat, tu yang payah. Kan? Nah, ada masa ketika kena Power Rangers juga. Jangan duk lembut selalu orang main kita. Saya pengalaman banyak tuan-tuan. Pengalaman polis main dengan 7 terang. Surrounded. Depa kepung habis. Aku tak lari. Nak lari apa? Memang tak boleh lari lah. Tunggulah. Tapi relax. Saya ceramah sampai pukul 12 malam. Puas dia suruh berhenti. Jangan tak boleh. Sat 10 minit dia duk buat laporan. Dia minta 10 minit lagi. Dalam pukul 12 baru aku berhenti. Permit sampai pukul 12.
Hampa tak ada pengalaman tu, tak ada sembang kari ya. 3 kali dia naik dalam markas DSP di Parit Jawa Johor. Main duduk sebelah saya, minta saya berhenti. Saya tak berhenti. Saya berhujah dengan Perlembagaan Persekutuan balik awal, minta maaf lah kalau ada polis. Hampa kena reti sama undang-undang. Bila tak reti orang main kita, kan? Di Beranang macam tu juga, dia main, dia rentak terus CBD tu, rentak wire speaker tu. Dia arahkan supaya saya berhenti. Dia lawan, lalu dia belah. Nah, DSP dia main, saya kata, tuan, kalau kami ni tak boleh nak berceramah. Dia kata pasal di luar ni tak ada permit. Tak apa, saya masuk dalam. Tuan pernah tak dengar ceramah saya? CD saya banyak untuk jual malam tu. Tuan beli. Kalau tuan tengok dalam ceramah saya ada dalam ciri-ciri fitnah, esok main tangkap saya. Demi Allah tuan-tuan, saya kata macam tu kat dia. Dia pun beli, lakulah CD aku malam tu. Lepas tu dia balik. OCP dia balik, dia pun balik. Dia daripada Bukit Aman. Tinggal seorang ASP. Kan? Saya duduk ceramah, dia duduk buat macam tu. Dia bukan ASP, dia PAS. Faham? Polis pas. Nah, takut sangat nak cakap kebenaran. Aprok. Tu pun jangan nak masuk syurga. Alah. Muka ni nak masuk syurga, tengok topi merah belah lintang pukang. Dia kata FRU yang main bomba. Am hasibtum an tadkhulul jannah lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ali Imran surah ketiga ayat 142. Nak masuk syurga kena tengok ayat ni tuan-tuan. Mesti kena jihad, mesti kena berjuang. Musuh kita di Malaysia kafir dan munafik. At-Taubah, ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. At-Taubah ayat 73. Jihad agama nak masuk syurga, duit. Jam. Ingat syurga pak kita ni. Ajar adik. Dulu tengok orang kecil lah bukan besar. Tak bawa buku catatan mana ni? Pandai lah. So tanya aku cas RM10. Nak gila ngantuk. Saya cara saya. Khutbah ke, kuliah ke, ceramah dia tak? Mana manusia nak sama? Kalau manusia sama aman dunia ni tuan-tuan. Dia tak? Fikir sama, tindakan sama, rujukan sama, aman lah. Ni nama orang Islam, semayang, aurat tak mau tutup, semayang, negara Islam tak mau. Tu yang jadi selaru. Sedangkan hujah dan Quran bercambah. Kena bersatu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Al-Anbiya surah ke-21 ayat 92. Kita ni umat yang satu. Tuhan suruh kita bersatu, bukan suruh berkelahi. Sampai tergamak jadi pecacai pada orang kafir ni, leceh punya kerja. Nah, boleh kuliah macam ni? Tak angguk pun. Silap masjid lah ni. Ni Padang Serai kan, Padang Sihar lah. Nah, ada beza dah. Pemurah dengan penyayang tak sama. Kasih sayang Allah dia tertentu pada orang beriman saja. Nah, selama mana kita Islam kita tidak rosak, tidak batal. Iman kita tidak rosak, tidak batal. Walaupun kita jebon, jemuan, tak taat pada Allah, langgar perintah dia, akhirnya masuk juga syurga tuan-tuan. Tuan-tuan duk bimbang. Ada hadis Bukhari dan Muslim. Tapi kena masuk neraka terlebih dahulu. Mampukah bertahan neraka Allah tu? Kepanasan neraka Allah 70 kali ganda panas api dunia. Lama dalam neraka Allah, 1 hari di neraka Allah 1000 tahun di dunia. Kalau dia hukum si fulan kena tak semayang, minum arak, berzina, tak tuan, tapi Islam dan iman dia tak rosak, dia mengaku betul, tapi aku malas. Kalau kena 1000 tahun di akhirat. Berapa lama di dunia cikgu? Cikgu pun tak kerti nak kira. Aku pun tak kerti. Kalau ambil kalkulator, berasap kalkulator tu, nak abang banyaknya, lamanya. Lama 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Al-Hajj ayat 47. Nah, tengok, tulis. Cari Rusdan. Nah,
Kena faham sikit lah. Ar-Rahman Ar-Rahim ada perbezaan. Pemurah Allah dia bagi semua. Tengok kapek-kapek laknat yang tak pernah sembuh hidup senang. Depa pula kuasai ekonomi negara kita. Tak apalah, depa pandai, depa rajin. Melayu macam duk kata. Abah Din bagi 1,000 tak kerja dah. Saya baik Guan Ing tak bagi dulu. Guan Ing nak bagi RM30 setahun. Aku kata boleh tahan 30 tahun tu. Simpan lah duit tu, tak ada makan. Macam duk pembodoh rakyat nak bagi RM30. Apa punya kerja. Negara nak bankrupt. Nak buat naik Tengku Zafrul tu tak bankrupt pun. Kan? Sebab tu kena bagi ke ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa 58. Jangan duk bagi kepada sebarangan orang yang tak qualified, yang tidak ada kelayakan. Biar orang yang betul bidang tu jadi Menteri Kewangan. Dulu Tengku Razali Menteri Kewangan kan, okey kan, pandai. Dah kerisih out. Biasalah kan. Bacalah Muhammad, Tuhanmu yang amat pemurah. Sekali lagi aku suruh engkau membaca dan menjadi seorang pembaca walaupun engkau tidak tahu. Tu dia, Allah kuasa di tangan dia. Nah, kan apa? Dia tak? Kita keluar ni, mai ke alam dunia ni bukan kita reti apa. Cikgu keluar, mak cikgu lahir terus pakai seluar. Telanjang tu ada sembang kemas kan? Keluar pakai seluar jin. Jin kecewa, seluar dia dah hampa ambil. Lepas tu koi besar Allah bagi akal fikiran wara, kederat semua, tenaga pandai, ilmu pumpung. Ui, Allah lawan Tuhan. Mangkuk. Ni nak buat komen sikit ni. Komentar tentang kenyataan bekas timbalan menteri, di mana menteri komoditi dia Datuk Dr. Khairuddin At-Takiri, dia kata sawit ni anugerah Tuhan. Timbalan menteri tu kata jangan duk kait dengan Tuhan, tak lagi barat murka. Loh, sampai nak sebut Tuhan tak boleh dah. Esok kalau orang barat main tanya kita, hang percaya tak ada Tuhan? Percaya ke tak? Hang nak jawab apa? Do you believe in God? Lebih kurang macam tu lah kan? Who creates the universe? Cakap orang putih sikit. Siapa yang mencipta alam ini? Kalau dia tanya, siapa cipta hang? Nak jawab apa? Lingki siang harap tu. Manusia ni jadi sombong dan jadi tak ketahuan. Saya nak tegakkan dengan ayat Quran 3. Tulis. Pertama saya nak baca, saya akan baca Al-Hijr ayat 21. Kemudian saya akan baca An-Naml, surat An-Namli ayat 40. Kemudian saya nak baca surat An-Nahli ayat 53. Saya setuju 200%. Sawit adalah anugerah Tuhan. Bahkan tuan-tuan, segala nikmat yang kita kecapi hingga ke saat ini juga adalah anugerah Tuhan. Wa in ta'udu ni'matallahi illa tusuha. Kalau kamu nak hitung nikmat kurniaanku memang tak terhitung, terlalu banyak. Baik, mana dalil? Kata semua yang kita miliki adalah kurniaan Allah. Sawit kurniaan Allah. Ni di Kedah kata jumpa apa nama rare earth, apa benda? Saya pun tak faham benda tu. Cikgu faham? Rare earth mendatang apa? Jebon ke apa? Kata duduk bawah tanah sampai 43 trilion. Yang tu exaggerate tu. Nak bagi sedap ikut. Tak tahulah kalau sungguh 43 trilion nilai dah. Allah, Kedah ni akan menjadi negeri paling kaya di Malaysia tuan-tuan. Rumah tuan-tuan semua ada kapal terbang. Jamban semua buah ekor. Dia dah banyak. Tu daripada jealous fitnah bak nu tak habis-habis fitnah. Dah kalah sabarlah Sat, 2 tahun esok kita lawan lain lah. Naik pula. Kan? Seronok duk fitnah apa dapat. Al-Hijr ayat 21, wa in min syai'in la indana khaza'inu. Dan tiap
sesuatu yang kamu miliki itu datang dari perbendaharaanku. Allah yang bagi. Kelapa sawit harga naik lah no. Stand sampai 3,000 dah. Sebelum ni 500 dah menteri kok jamban tu. Kok jamban suruh makan sawit lah. Hare semua. Tahu tak kok jamban, Pak Haji? Kalau tak tahu bukan orang Kedah. Dalil kedua, bila ditanya kepada Nabi, awak bateri habis? Oh ingatkan ni cerai lah. Sekarang jalan tu satgi dia edit lain, dia kata aku kata lain pula. Jenuh aku. Kau boleh percaya semua ni, anda ambil gambar kan pun. Ditanya kepada Nabi Sulaiman, hang hebat no? Ada sebuah kerajaan yang hebat, jin ifrit jadi khadam hang, macam pok-pok ni jadi khadam dapik lah kan. Hebatnya. Hada min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Tuhanku kepadaku. Dia pun jawab macam tu. Pak Ji berani kata Nabi Sulaiman salah jawab tu. Pak Ji tak angguk kan? Surah An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang ada ke hampa semua ni faminallah, datang daripada aku. Aku bagi hang tu. Hang boleh ingat ayat Quran, ingat hadis muka surah, hang bukan hebat. Faham? Puyuh. Walaupun pakai topeng, aku tahu puyuh. Ketam ada, ketam. Cerita dia tuan-tuan, awak lo duk pergi cakap mampu no. Kalau saya Tuhan, saya tak cipta awak dari dulu. Oh kemat. Aduh, mana boleh ada Tuhan lebih satu. Lau kana fihi ma alihatun illallah lau fasadata. Al-Anbiya ayat 22. Mana lepas nak jumpa ayat ni, dia cakap pandai macam sembang kari kan. Undang-undang bidang apa pun tak apa habis. Nak apa? Aku walaupun tak lawyer, aku reti banyaklah perlembagaan persekutuan tu. Apa semua duduk ni tu. Pasal itu rasa-rasa macam nak menang. Pilihan raya itulah. Tapi cek-cek bukan kalah, belum menang. Aku kata aku masuk parlimen, aku nak bagi kau apa kapiak. Kan? Harenya. Kan? Kau ajak tak hormat agama kita. Hak kita, hak hangpa pun buat lah. Kan? Tu cerita dia. Dia tu dalil lah. 3 benda tu, ingat tulis tu. Semua yang kita nikmati kecapi kurniaan daripada Allah. Genap dah sejak. Amalan ni drive sendiri. Tapi produk ada tuan-tuan. Siapa yang beli peyek itu sedap tak? Siapa kata tak sedap, umur pendek. Biar orang kata sedap. Tu dia paksa menjaga macam tu, cepat kaya. Pak Ji beli tak hari tu? Oh, Pak Ji kena makan, kau tak menyesal. Bahawa Tuhanmu lebih daripada segala-galanya, dan Tuhanmu yang berlebih-lebih memberi kepada sesiapa yang memohon daripadanya. Salah satu kena minta. Sebab tu doa ni pun tuan-tuan kena berdoa. Ni duk ajak tak payah doa pula dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka lah surah apa? Surah Furqan. Saya tak apa. Tapi insya-Allah ingat. Surah Furqan surah ke-25. Tuan-tuan ingat. Pasal apa depa ni masuk syurga? Cuba dengar ayat ni. Furqan surah 25. Ayat 16 ke apa nanti saya cari nah. Dia bila tak apa tentulah kelemahan kan. Bila apa itu duk main dia selalu, kita tahulah. Ayat 16. Mereka beroleh di dalam syurga itu apa yang mereka kendaki. Mereka pula kekal di dalamnya. Pasal apa mereka boleh masuk syurga Allah? Tengok macam dia kata ni perenggan ni. Dia kata sini dan Tuhanmu yang berlebih memberi kepada siapa yang memohon daripadanya, kena minta. Nak bagi tak bagi tu hak dia.
Cuba tengok pasal apa mereka masuk syurga. Balasannya demikian adalah satu janji yang dijamin oleh Tuhanmu, lagi yang dipohonkan dan dituntut dalam doa masing-masing. Mereka ni duk doa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Oh, dia mengajar tak payah doa macam hampa tu ahli syurga, kami ni tak masuk syurga. Kan? Itu cerita dia. Tahlil duk buat kat sini. Bid'ah. Saya baru pergi boleh 3 hari baru ni. Yang syok tu saya tanya dia tu Wahbi. Kan? Saya kata tahlil bid'ah. Oi, kemas dia ni. Kan? Habis sama ustaz tanya tu memang Wahbi pun. Kan? Tapi dia tersentak lah malam tu. La ilaha illallah sebahagian ayat Quran surah Muhammad ayat 19. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau duduk tengah tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahu meninggal dunia, baik kata baik? Baik kata baik? Semua orang jawab baik. Awak tak baca hadis man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia meyakini tidak ada Tuhan yang berhak dan selayaknya disembah melainkan Allah, syurga. Kita duk sebut tu nak bagi lekat dalam jiwa kita, ya? Yang berhak dan selayaknya yang disembah Allah, bukan yang lain. Mati dan pada meyakini sedemikian, Nabi kata syurga. La ilaha illallah sebagai ayat Quran. Kalau baca Quran masuk neraka tak payah baca, kan? Banyak lagi kita simpan setengah modal kita nak bagi, kan? Tak boleh abang tok guru mana ajak semua buah nak cari mampu, kan? Dia ada 10 buah dia ajak hampa 8 lah. Hak 2 dia simpan, saya nak belasah hampa. Baik. Doa minta tu saya bagi suratul Furqan surah ke-25 ayat 16. Doa minta, ud'uni astajib lakum surah ke-40 ayat 60 surah Mukmin. Mintalah kepadaku nescaya aku memperkenankan permintaanmu. Saya banyak saya doa Tuhan tak makbul. Banyak lah. Mana boleh paksa dia? Kompleks sampai lah tak siap 2 tahun lah. Kan sikit-sikit dah dapat pun sikit. Kan? Hak kutipan itulah kita guna untuk pengurusan, hak kutipan itulah untuk pembangunan. Tuan-tuan pergilah tengok ada. Ni bangunan yang ke-7 saya dah buat. Kan? Dia kata lagi, maka mudah sekali Tuhanmu melimpahkan anugerah tahu membaca itu kepadamu. Sap-sap memantai, no problem, senang ya Allah nak bagi. Hang tak pergi sekolah tak apa, aku tahu lah aku nak ajar hang. Hak kita duk boleh ni semua dia bagi ni, kan kita kemas supaya lebih tetap dan hening hati junjungan dengan nikmat yang ianya boleh membaca itu. Disambung Tuhan firman-Nya, alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini kita sambung minggu bulan depan, cukuplah sikit-sikit, kan? Tulis dah ni Padang Serai. Tuan-tuan nak tengok lagi produk-produk, ada sikit lagi susu, kopi lah, apa-apa benda tu, peyek sedap tu, bolehlah lagi pergi belakang. Tolong tanda, kadang-kadang saya lupa tanda. Ni bulan 12 kan? Saja nak abang lah. Hari ni hari apa? Maaf. Hari Khamis minggu depan 10 bulan 12, jangan lupa hari lahir saya. Siapa tak WhatsApp dosa. Nak pahala hantar kek pergi. Maya buat apa? Takkan nak pergi peyek, saya tokek peyek. Genap 66, tak tahu boleh sampai ke tak. Khamis depan 10 bulan 12. Genap 66. Umur saya sama dengan Muktamar PAS. Kalau Muktamar PAS 66, saya 66. Muktamar PAS 67, saya 67. Senang nak ingat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur saya dalam kebajikan, dapat saya infakkan tenaga, buah fikiran untuk memastikan Islam insya-Allah mendapat pembelaan yang sewajarnya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya pun terlibat juga dengan kerajaan negeri Kedah. Abang bila sikit.
Nah, bukan saya minta payah, dia pilih saya. Nah, saya terlibat secara kecil-kecilan atas dasar sedikit pengalaman yang ada. Saya terlibat dengan Yayasan Islam Negeri Kedah, salah seorang ahli lembaga pengarah. Abang bila esok abang tengok aku pakai kod duduk sebelah menteri besar, saya kata bila pula ni, bila jadi timbalan menteri besar pula. Abang siap-siap kan. Nah, yang ni jangan terkejut nah. Buat kemas maya. I was a banker before for 16 years, you know. So what do you expect as a board, you know? Oh, cakap orang putih lah. Kan cerita. Saya sebenarnya saya tolak. Macam lah saya tolak tak mau jadi calon. Yang ni pun saya tolak. Tak boleh, kena ambil. Mai sikit bantu-bantu Yayasan Islam Negeri Kedah. Nah, tak apalah, saya tengok-tengok ada bidang yang memang pengalaman saya. Tapi saya tak garanti lah. Kalau saya kata insya-Allah saya akan cubalah yang terbaik. Nah, banyak lagi lah yang saya cuba akan sumbang untuk memastikan kerajaan Kedah ni ditadbir dengan sebaik-baiknya, dengan penuh sikap amanah insya-Allah. Nah, tolong doalah mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam keberkatan insya-Allah, beramal menjadi seorang hamba Allah yang soleh dan solehah. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah. Astaghfirullah wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tabung pada belakang tuan-tuan, muslimat ada satu, muslimin